Assalamualaikum. Tak ada. Tak ada. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini menyambung pengajian akidah kita menggunakan buku Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 2 tulisan Dr. Abdullah Yassin. Dan minggu lepas kita bertemu, kita dah sehingga sampai muka surat 117, iaitu di dalam bab menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan bila disebutkan menjadikan kuburan sebagai masjid ni, untuk sekali imbas, dia bukan tidak semestinya bermaksud kita buat kubur tu jadi masjid baru tak boleh, tak bukan sedemikian. Tetapi kita jadikan kuburan tu selain daripada masjid, kita jadikan dia sebagai tempat beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu pun tak boleh juga. Okey, jadi ada beberapa perkara dia kata yang termasuk dalam pengertian menjadikan kuburan sebagai masjid, iaitu yang pertama sudah tentulah membina masjid di atas kuburan. Yang ni kita kata daripada amalan Bani Israel beramal sedemikian, kita kata orang Kristian beramal sedemikian. Bahkan kita kata kalau sirah, kita tengok sirah Nabi SAW pun, apabila baginda berhenti di Madinah dan nak mendirikan Masjid An-Nabawi itu, di tapak Masjid An-Nabawi itu merupakan bekas kuburan jahiliyah. Maka apa yang Nabi SAW perintahkan dalam baginda perintah korekkan, buang semua tu dulu, barulah kita kata tanah tu dijadikan Masjid Nabawi. Menunjukkan tak boleh kita kata untuk berbuat sedemikian. Tapi kubur lama lah kita kata kan. Wallahu alam. Begitu juga beribadah kepada Allah di atas kuburan dengan keyakinan bahawa ianya lebih afdal. Yang ni pun termasuk dari segi menjadikan kuburan sebagai kiblat ataupun masjid. Yang ketiga, melakukan beberapa ibadah yang ditujukan kepada penghuni kuburan. Yang keempat, mengadakan perjalanan iaitu safar kepada kuburan-kuburan tertentu. Kita pun dah bincang, tidak ada kuburan yang boleh dijadikan kita punya tujuan utama musafir kita, tidak boleh. Hatta kubur Nabi SAW. Bahkan kita akan tengok nanti banyak, minggu lepas pun kita dah tengok, tapi hari ini kita akan tengok sambung lagi. Banyak riwayat yang mana Nabi SAW berpesan untuk tidak mengambil kuburannya sebagai tempat ibadah. Jangan ada lafaz dia sebut jangan dijadikan kiblat. Kiblat ni bukan maksud kiblat tukar ke situ tak, tapi maksudnya tempat ibadah. Ada juga lafaz lain yang menyebut jangan dijadikan masjid. Ada juga lafaz lain yang menyebut jangan dijadikan Aid. Apa dia Aid? Sebagai tempat pesta tahunan. Nabi meninggal, tarikh Nabi meninggal dunia, pergi umpamanya. Tak boleh letak setiap hujung tahun saya nak pergi menziarahi kubur Nabi SAW. La yajuz, tak boleh. Yang boleh adalah niat kita nak beribadah di Masjid Nabawi, tetapi dah terlangsung ke Masjid Nabawi, kita menziarahi makam Nabi SAW. Yang tu boleh. Okey, dari segi tujuan tu tidak boleh ditetapkan memang saya pergi ni nak pergi ke kubur Nabi. Nabi SAW larang sedemikian rupa. Begitu juga yang kelima, membina bangunan di atas kuburan seperti memagarkannya, memasang lampu, memasang kelambu, mengasapkannya dan lain-lain. Binaan di atas kubur ni yang diizinkan adalah sejengkal sahaja. Jadi kalau tanya saya, yang masuk pengertian sejengkal tu boleh lagi lah, kan orang ada buat pagar yang 4 segi tu kan. Tanya boleh ke tak? Wallahu a'lam, pandangan saya boleh lagi. Kami bincang di pejabat pun boleh lagi lah, sebab dia baru sejengkal nak melandakan tu kubur. Dan bila waris datang pun waris tahu itu kubur dia menyetuk dia ke nenek dia ke mak ayah ke, tidak ada masalah lagi. Begitu juga dengan macam mana tulis nama di atas tu Ustaz. Ada hadis yang Nabi SAW melarang tulisan di atas kuburan. Tetapi kalau kita tengokkan lebih mendalam hadis tu, Nabi SAW menyebut berkenaan amalan jahiliyah yang mana dia menulis biografi hidup orang tu. Berikut di bawah ni adalah seorang pahlawan tentera yang sangat terbilang, yang mana dia berjaya. Dia tulis biografi tu seolah-olah mengagung-agungkan orang yang berada dalam kuburan tu. Saya ingat yang ni dalam masyarakat kita tak ada kot, saya rasa. Jadi orang tanya sekadar tulis nama boleh tak? Memang diakui bahawasanya kalau kita tengok ulama' belah Saudi tak bagi tu. Tetapi sekali lagi kami berbincang, sekadar tulis nama, sekadar pengenalan pada ahli keluarga, insya-Allah tidak ada masalah lah. Tapi jangan melebih-lebih lah. Ada baru ni saya tengok
Bukanlah baru ni, 2 tahun lepas waktu saya ziarahi kubur Allahyarham nenek saya, ada kuburan yang dia punya binaan tu dah lagi tinggi daripada kepala kita dah. Macam kuih Hindu dia buat tu. Dah ada dah, bukan saya mereka memang ada sungguh. Yang ni tak boleh. Tapi sekadar kita kata letak tanda yang setinggi tu, pagar 4 segi dan sebagainya, insya-Allah tidak ada masalah lagi lah. Jangan lebih daripada tu. Wallahu alam. Baik, kita masuk muka surat 117, kita berhenti yang akhir sekali, iaitu kisah berkenaan Maryam radhiyallahu anha, sampai di Maryam Qibtiyah, iaitu dia menceritakan tentang keindahan ukiran dan gambaran gereja-gereja di Habasyah. Dan kita kata gereja ni sampai sekarang memang mewah. Kita sebut berkenaan Vatican City pun memang mewah, sangat-sangat mewah, daripada bawah sampai ke atas semua marmar. Jadi di situ Nabi SAW mendengarkan kisah tersebut. Baginda langsung bangun sambil berkata, inna ulaika idza mata fihimur rajulus salih banau ala qabrihi masjida thumma sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Yang bermaksud sesungguhnya mereka, iaitu siapa mereka ni? Ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya mereka, jikalau mati di kalangan mereka seorang yang saleh, lalu mereka bina masjid di atas kuburannya, kemudian mereka membuat gambarnya, merekalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang amalan gereja tu daripada dulu sampai sekarang macam itulah amalan dia. Dia bina tempat ibadah di atas kuburan tu, dan dia akan lukis gambaran orang yang soleh tu. Tak kira Saint Augustine ke, Saint Peter ke, Jesus Christ ke, dia akan buat gambaran-gambaran. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan itu dia menghala ke arah Tuhan selain daripada Allah. Perkara ni dilarang. Atas dasar inilah maka Rasulullah SAW melarang dengan keras kita membina masjid di atas kuburan-kuburan. Ini sebagaimana hadis daripada Jundab bahawa baginda SAW bersabda 5 hari sebelum wafatnya, inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubura anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidhul qubura masajida fa inni anhaakum an dhalik. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan anbiya mereka sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, sebab sesungguhnya aku melarang kamu daripada berbuat sedemikian. Maka hukum dia agak keras lah dekat sini kita kata kan. Sebab tu saya sebut hukum ni ada lagi ruang perbincangan. Tetapi bila sampai bab kubur ni, memang kita kata keras sungguh. Sebab tu kubur yang duduk dalam kawasan masjid tak boleh. Kalau tak satu kawasan, boleh lagi. Maknanya kita keluar ni, ada pagar, sebelah tu kawasan kubur, boleh lagi dah. Tapi kubur duduk dalam kawasan masjid, betul? Tak boleh. Disebabkan kita takut satu hari nanti disalahfahami, kubur tu kubur orang yang soleh, sebab tu orang buat masjid kat situ. Tak boleh macam tu. Mungkin kita tak faham macam tu kan, tapi dikhawatiri orang faham macam tu kemudian hari. Dan jika menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid adalah dilarang, maka sudah pasti menjadikan kuburan yang lebih rendah martabatnya dari itu adalah lebih utama untuk dilarang. Faham tak maksud dia ni? Iaitu Nabi SAW, baginda menyebut jangan ambil kubur dia sebagai tempat ibadah. Dalam lafaz lain kata jangan ambil kubur dia sebagai tempat berpesta ataupun tempat berdoa, wa ma ila dhalik, dan begitulah seterusnya. Jadi kita kata, boleh tak kita sebut, ustaz, yang Nabi kata ni kubur Nabi je, kubur lain dia tak kata. Kok lah ada orang faham macam tu. Dia cakap ni kubur Nabi je, kubur wali tak apa, kubur dia tak mau, kubur orang lain boleh lah kalau nak buat. Yang ni kita kata mungkin dia tak faham fiqh di belakang arahan Nabi SAW tu. Apa kefahaman fiqh, apa fiqah di sebalik tu? Kata Dr. Abdullah, dia kata, kalau orang manusia yang paling mulia dalam dunia ni siapa? Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Anam kita kata kan. Dulu masa kita belajar berkenaan syafaat dan sebagainya, kita kata bahawasanya di sisi Nabi ada beberapa syafaat yang khusus untuk dia saja. Ada 3 syafaat khusus, bahkan sebahagian ulama akidah memasukkan lagi 3 syafaat khusus, 6 semua bagi Nabi SAW. Manusia yang paling mulia di sisi Allah, tanpa ragu-ragu lagi baginda Nabi SAW. Jadi dia kata, kalau manusia yang paling mulia tu pun Nabi larang untuk buat kubur dia tempat ibadah, ini pula orang yang bawah daripada Nabi SAW. Lagilah 10 kali tak bolehnya. Padahal dia orang yang paling hampir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang di bawah baginda SAW, kita fahami lebihlah lagi tak boleh dia. Jadi bukan kita kata, ustaz, hukum tu khas untuk kubur Nabi. Tak, bukan. Kalau dah orang yang paling mulia pun tak boleh, yang bawah daripada dia lagilah tak munasabah untuk kita buat sedemikian. Baik.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu 'alal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kamu solat di atas kuburan dan janganlah kamu duduk di atasnya. Atas ni atas mana? Atas kubur tu betul. Atas kubur ni malahan disiplin kita dengan kubur, jangankan solat di atas kubur. Jangankan kita duduk di atas kubur tu, malahan langkah kubur pun yang tu pun tak boleh. Bahkan di antara adab dalam kuburan ni, kalau kita pergi keadaan mengizinkan, kita elok disunatkan cabut kita punya kasut ataupun selipar kita. Kalau keadaan mengizinkan lah. Kalau kita kata duduk kubur tu, macam ada satu kubur saya pergi, kubur tu jadi tempat madrak, duk cocok apa? Duk cocok jarum. Lepas dihisap cocok, orang kata apa, dia tinggal kat situ. Kita pun nak ikut sunnah, cabut selipar. Tak usah cari pasal. Okay? Mengikut keadaan. Baru ni saya ziarah kubur Allahyarham Tok Wan belah isi saya di di Pulau Pinang. Bagus dia buat, dia susun balik kubur tu. Yalah, dah lama ke dia berterabur habis segala batu nisan sebagainya. Dia ambil, dia susun jadi dalam bentuk barisan. Kita pun lagi senang nak cari. Yalah, petanda tu beralih lah sikit, dah nak susun kena beralih sikit. Tapi lepas dia susun tu dengan semua rumput tak ada, betul-betul pasir 100%, bersih sangat. Keadaan macam tu mengizinkan untuk cabut selipar, afdal untuk kita cabut selipar ketika kita menziarahi kuburan. Itu adab dengan kubur. Baru ni ada pula orang tanya, apa dihukum kalau saya guna racun rumpai untuk nak bersihkan kubur? Boleh tak? Kita kata boleh lah. Kalau keadaan teruk sangat, boleh lah. Baik, soalan dia pula, dia kata macam mana kalau rumpai-rumpai itu lepas saya ambil, saya kumpul, saya bakar kat kawasan kuburan. Kita kata bakar tempat jauh lah sikit, kata kan. Dan kumpul-kumpul tu bawa tempat pelurusan sampah dan sebagainya. Nak bakar situ okey lah. Nak bakar kat kubur tak salah. Soalan ketiga dia lagi power. Saya ingat dia telefon pejabat saya. Dia kata, Ustaz, macam mana saya racun rumpai dekat kubur tu, satu kawasan kubur tu semua dah kering rumpai, lepas tu saya cucuk habis semua terbakar. Senang cerita. Ini tak usah lah khabar. Melampau sungguh lah pun. Kalau pun sampai kata tu, senang cerita, tak payah nak kawat, tak payah nak apa, Ustaz. Dia kata bakar satu kawasan tu kubur, dengan kubur-kubur terbakar, kan? Tak boleh lah macam tu. Kita kata paling kurang pun racun rumpai itu diizinkan nak memudahkan kerja, bersihkan kubur. Lepas tu pun rumpai tak tumbuh, boleh lah lagi. Tapi lepas dah racun dah kering tu, kumpul bawa tempat lain bakar lah, tak buang lah. Tak salah bakar kubur tu. Itu azab, itu kita punya adab dengan kubur. Jadi duduk di atas kubur tu tak boleh. Macam mana duduk di tepi kubur? Boleh. Duduk di tepi kubur boleh. Sebab ada sebahagian yang mengambil hadis ni, tak boleh duduk tu kat kubur. Yang tu pun saya kira tak apa tepat ya. Sebab hadis Imam Muslim, Nabi SAW duduk di tepi kubur maknya Aminah. Saya ada cerita minggu lepas kot. Dia duduk di tepi kubur maknya Aminah untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi pihak mak dia. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melarang. Saya tahu hadis ni ada pertikaian sikit, tapi saya pegang sahih. Sebab sanad dia sahih lah kita tahu. Imam Muslim riwayatkan. Okey, jadi kalau kita nak duduk di tepi kuburan boleh tak? Boleh, terutamanya di dalam mazhab Asy-Syafi'i memang membolehkan setelah dikebumikan kubur tu kita duduk untuk istighfar kepada isi kubur tu. Boleh tak? Boleh. Ya juz, tidak ada masalah. Kalau dalam mazhab Syafi'i dia kata cukup sekadar seekor anak unta disembelih dan kemudian dilapah kulitnya. Mana lebih kurang apa? Kotlah setengah jam ke? Kita kata tu. Okeylah. Tetapi kalau duduk tepi buka pula Quran, itu tak boleh lah. Itu dah nak lebih dah tu. Tapi kalau kita duduk memohon ampun bagi Allah kepada orang yang dalam kubur tu boleh, disebabkan hadis Imam Muslim, Nabi SAW duduk di tepi kuburan mak dia dan minta ampun bagi pihak mak dia. Wallahu ta'ala alam. Jadi saya kira saya agak pertengahan lah dalam bab ni. Nak kata tak boleh terus tu tidaklah, sebab kalau tak boleh takkan Nabi duduk. Hadis Imam Muslim lah. Nak kata boleh duduk baca bawa kopi, bawa silemak, itu melampau lah tu. Tak boleh lah kita kata kan. Nak bawa baca Quran dan sebagainya, yang tu bukan tempat ibadah. Kita nak istighfar, nak muhasabah diri, boleh lagi. Tapi dah sampai nak baca, nak ni apa, yang tu tak boleh. Yang tu buat kat rumah sekalipun, kalau nak baca Quran bagi si mati. Wallahu alam. Baik. Kemudian Rasulullah SAW melarang kita menjadikan kuburan sebagai sembahan dan melarang kita mendirikan solat di atasnya. Ini tergambar di dalam hadis-hadis baginda SAW di bawah. Di antaranya, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ghadaballahu ala qaumi ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Hadis Al-Muwatta'. Hadis Muwatta' ni umumnya kita kata sahih lah. Okey, dia punya bahkan sebahagian ulama suka meletakkan Al-Muwatta' Imam Malik di kedudukan kedua lepas Sahih Bukhari mengatasi Sahih Muslim. Disebabkan apa? Muwatta' Imam Malik ni dia punya sanad dia pendek, 2 ataupun 3 orang dah sampai pada
Nabi SAW dan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala terkenal dengan mutasyaddid dalam menilai perawi. Dia memang tegas. Sebab tu kita kata kalau kita tengok dalam ilmu hadis, ada satu perbincangan berkenaan, adakah diterima riwayat daripada perawi yang bid'ah. Umpamanya seorang perawi yang daripada golongan Syiah ataupun perawi daripada Khawarij dan sebagainya. Kalau kita tengok perbincangan macam ni, ulama berbeza pandangan. Ada pandangan yang kata boleh bersyarat. Boleh bersyarat ni maksudnya ada sokongan daripada jalan lain ke, ataupun hadis yang diriwayatkan tidak menyokong bid'ahnya. Banyaklah, saya pun tak sempat nak, mungkin kelas lain kita nak bincang bab tu lebih mendalam, boleh. Tetapi saya ingat kalau kita cari mana-mana buku ulum hadis pun, bila dia membincangkan berkenaan bolehkah diterima perawi yang ada masalah dari sudut akidah dia, kesemua buku ni akan sebut zahaba ta'ifatu minal ulama. Sebahagian daripada ulama mengatakan tidak boleh langsung meriwayatkan daripada perawi-perawi yang diragui akidahnya, dan daripada mereka yang berpegang sedemikian adalah Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi dalam dia punya muwatta' tu, sanad dia memang semua ulama besar lah, kita kata. Tak ada ulama yang diragui dia punya akidah dia. Wallahu alam. Boleh ke tak boleh saya tak sempat nak bincang, tapi umumnya kalau ikut mazhab Imam Bukhari dan Muslim boleh lagi kalau ada sokongan daripada jalan lain dan sebagainya. Tapi Imam Malik dia kata tak, kalau ada ragui memang tak boleh turun. Kita kata tegas lah. Tetapi kesannya apa? Hadis dia, ketulinan dia lebih terpelihara lagi. Satu, kalau tulis hadis muwatta' insya-Allah memang sahih, kita kata. Baik. Yang ni Nabi SAW sebut, balik pada tadi, jangan, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Maknanya orang pergi minta daripada Nabi SAW, Allah murka kepada kaum yang menjadikan kuburan anbiya mereka sebagai masjid mereka. Saya kira daripada golongan Syiah pun, kalau tengok masjid, balik ni tuan-tuan dan puan-puan buat kerja rumah sikit, masuk handphone, masuk Google, cuba tengok Masjid Al-Husain di Karbala. Ya Allah, nak dekat sama macam Masjid Nabawi tu. Dia punya cantik, dia punya besar dia, buat di kuburan Husain di Karbala. Yang ni tak boleh kita tahu. Masalah ni. Okey. Jadi ini telah dilarang oleh Nabi SAW awal lagi dululah. Hadis yang kedua, la tattakhidhu qabri 'ida wa sallu alayya haitsuma kuntum fa inna salatakum tablughuni. Yang bermaksud, janganlah kamu jadikan kuburanku sebagai 'id. Ni kita dah sentuh hadis ni. Dan berselawatlah kamu kepadaku di mana saja kamu berada, kerana sesungguhnya selawatmu akan sampai juga kepadaku. Jadi kita kata istilah kirim salam pada Nabi SAW, wallahu alam, saya lebih cenderung nak kata tidak perlu. Disebabkan apa? Hadis ni. Nabi SAW sebut berselawatlah kepadaku. Dalam satu riwayat lain disebut bahawasanya setelah kewafatan Nabi SAW, Rasulullah dah sebut, lepas aku wafat nanti Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan satu malaikat yang tugas dia adalah kutip selawat dan bawa pada Nabi SAW. Maka berselawatlah kamu kepadaku di mana saja kamu berada, kerana sesungguhnya selawat kamu sampai kepadaku. Jadi tak ada istilah kirim salam pada Nabi SAW. Kita selawat sampai, insya-Allah. Kemudian hadis yang seterusnya, al-ardu kullaha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Yang bermaksud permukaan bumi semuanya tempat sujud kecuali kuburan dan juga tandas. Maknanya apa? Dekat mana-mana nak solat tidak ada masalah. Okey? Tapi saya ingat perkara ni disebabkan kalau kita tengok dalam masyarakat kita, betul, masyarakat kita dah biasa. Kita ni Malaysia mewah, masjid banyak. Malahan saya kira paling mewah sekali Perlis Sebab setiap 2 km masjid. Sana masjid Masjid Putra kan. Keluar sana Masjid Repuh. Kita masjid baru kat sini. Naik sikit masjid Masjid Santan kan. Atas sikit Masjid Baruh. Keluar Masjid Baruh tu dah sampai Berseri dah. Oi, la haula wala quwata illa billah. Banyak sungguh masjid. Dia bagus, alhamdulillah. Tapi dari segi sedikit kesannya, kadang-kadang saya tengok ada benda-benda yang saya kira AJK, para imam masjid dan sebagainya, rasanya kalau sembang tuan imam banyak lah. Kadang-kadang ada yang AJK dan para imam masjid nak membawakan perkara yang sunnah. Okey? Tetapi yang menjadi masalahnya bila masyarakat tak biasa, masyarakat menghukumkan benda tu pelik. Yang ni saya kira memang salah satu jihad tuan imam kena sabar sikit dengan ahli qaryah, memang kena ajak benda ni. Okey, sama dengan kes bahawasanya al-ardu kullaha masjid. Bumi ni seluruhnya masjid. Maknanya apa? Kita ni syariat Nabi SAW. Kita nak solat kat mana-mana pun boleh, sah. Jangan buat muka heran sangat kalau orang solat dekat tepi tepi stesen kereta api ke apa. Yalah betul lah ada surau apa semua. Tapi kita kata kalau kita tengok orang Islam lain kot, dia tak jumpa surau ke apa, dia nak solat kat situ. Boleh tak? Boleh. Tidak ada masalah.
Okey. Baru ni ada orang forward dekat saya tanya berkenaan dengan solat hari raya. Solat hari raya ni kebetulan di satu masjid tu saya mengajar fiqh sunnah, kami dah sampai pada solatul aidain, iaitu solat dua hari raya, hari raya Korban dan juga hari raya puasa kan. Sunnahnya solat hari raya ni dibuat dekat mana? Solat tu sendiri dibuat dekat mana? Dibuat dekat musalla, dibuat dekat tanah lapang. Okey. Jadi mungkin masjid kita ni tak cukup lah, tapi ada masjid-masjid yang tanah lapang dia tu luas. Saya kira masjid Tuanku adalah Masjid Alwi luas. Ada setengah-setengah masjid yang saya ngajar di Titi Tok Terang tu lagi memang luas sungguh lah tempat dia. Masjid Kubang Gajah pun saya kira luas untuk nak buat dia punya apa? Tempat parking tu buat tempat solat. Sunnahnya waktu solat dua hari raya ni memang dekat musalla. Kalau keadaan tidak mengizinkan baru kita buat dalam masjid. Tapi ada orang forward tu dia tanya ustaz, dia kata awak pelik sangat main solat kat luar, buat masjid lawa-lawa solat kat luar. Kata la haula wala quwata illa billah. Kata tuan imam sabar, tuan imam kata ini memang apa kalau kita nak membawakan benda-benda macam ni kadang-kadang memang orang banyak dia punya apa, yalah kita ambil positifnya dia tak tahu. Tapi itulah peranan dia, kita kena sampaikan. Okey, ada benda-benda macam ni. Nasihat saya pada ahli qaryah mana-mana sekalipun, kalau tak tahu yang pertama tanya dulu. Jangan orang kata apa sailang tu jangan tiba tu tanya tu. Kenapa kita buat solat kat luar? Ini sunnah supaya orang tengok macam mana orang Islam beribadah, hari kebesaran orang Islam. Okey, tengok tanya dulu. Okey. Baik, kemudian yang seterusnya, inna khalili nahani an usalliya fil maqbarah, yang bermaksud sesungguhnya khalilku, apa dia khalil? Kecintaan yang sempurna, kekasih yang sempurna, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Khalilullah ni setakat yang kita tahu dari segi istilah khalilullah betul lah. Nama orang Khalilullah ada, sahabat saya pun ada nama Khalilullah. Tapi dari segi pangkat Khalilullah betul tu, setakat yang kita tahu ada dua orang saja, iaitu Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sebab tu dalam hadis ni Nabi gunakan istilah inna khalili. Dia merujuk pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kekasihku yang sempurna telah melarang aku daripada mengerjakan solat di perkuburan. Sebab apa? Kalau Nabi SAW lah kita kata syariat mengizinkan untuk solat di kuburan, risau dia timbul salah faham lah kat situ. Saat lagi orang tengok, Nabi sembah kubur tu sudah kerja, Nabi ibadah dekat kubur tu umpamanya kan. Jadi orang pun tengok, kalau dia pun nak, kalau dia pun buat, saya pun nak juga. Kok ada keberkatan lebih dan sebagainya. Sebab tu dilarang. Tidak boleh solat di kuburan. Baik, yang boleh adalah solat jenazah saja. Sebab tu kita tengok solat jenazah tak ada rukuk, tak ada sujud, ada takbir saja. Yang tu boleh. Okey. Kesimpulan yang dapat diambil daripada 4 hadis di atas ialah, kata pengarang, yang pertama, Rasulullah SAW memohon agar Allah melindungi kuburannya daripada disembah. Saya kira pesanan wasiat oleh Syekh Al-Albani sebelum dia meninggal dunia pun dia pesan perkara yang sama. Barangkali saya ingat dia nak menghidupkan balik sunnah ni, iaitu dia kata tanam dia, kebumikan dia di tempat yang tak ada orang tahu situ kubur dia. Siapa dia sebut macam tu? Sebab dia ni sumbangannya banyak. Dalam hadis banyak sumbangan dia, dalam fiqh pun ada sumbangan dia. Maka disebabkan tu takut nanti lepas mati orang duk pi sembah pula kubur dia, duk pi puja kubur dia. Dalam sejarah Islam dah jadi dah benda macam ni. Di antaranya siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ibnu Taimiyah masih hidup dia di kalangan orang-orang yang orang Islam pun banyak yang bermusuhan dengan dia, yang tak setuju pandangan dan sebagainya. Tetapi Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, bila dia merakamkan kematian Ibnu Taimiyah, dia kata orang-orang yang pernah memusuhi Ibnu Taimiyah ni berkerumun pergi ke kubur Ibnu Taimiyah, sehingga ada yang ambil tanah kubur dia dan simpan tanah kubur dia. Yang ni masalah dia, dia takut fitrah masih hidup tak jadi, takut jadi fitrah masa mati pula. Suatu Syekh Al-Albani saya ingat bagus pesanan dia, dikebumikan dia dekat tempat yang orang tak tahu pun situ ada dia punya kubur dia. Takut kemudian ada orang pergi, Syekh saya belajar hadis, tolong berkati saya sikit. Jenuh. Takut macam tu. Dia takut jadi fitnah. Dan Nabi SAW pun buat perkara yang sama, berlindung dengan Allah daripada kuburannya menjadi tempat orang sembah. Okey, terutamanya orang yang banyak dia punya pengikut dia, besar dia punya pengaruh dia. Baik, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sangat murka siapa yang menjadikan kuburan sebagai masjid, kuburan menjadi tempat ibadah. Yang ketiga, Nabi SAW melarang menjadikan kuburannya sebagai aid, iaitu sebagai objek kunjungan secara bermusim setiap tahun ataupun bulan ataupun minggu.
Yang keempat, Rasulullah SAW menyuruh berselawat kepadanya dari mana pun kita berada, tidak semestinya di Madinah saja. Yang kelima, selawat sampai kepada baginda SAW walaupun tidak diucapkan di atas kuburannya. Sebab tu dalam solat kita ada selawat tak? Ada. Sehari kita disunatkan paling kurang pun dalam solat selawat dah berapa kali dah kita kan. Kita selawat banyak mana pun semuanya sampai pada Nabi SAW. Yang keenam, semua permukaan bumi boleh untuk sujud kecuali perkuburan dan juga tandas. Larangan solat di atas kuburan bukan kerana najis, sebab Nabi SAW bukanlah najis. Faham tak maksud dia apa? Iaitu dia kata tak boleh solat di tandas sebab tandas najis. Habis tu kubur najis ke Ustaz? Sebab tu tak solat. Tak, kubur bukan di atas dasar najis. Sebab Nabi SAW berdoa berlindung dengan Allah daripada kuburan ni dijadikan tempat ibadah. Daripada kuburan ni dijadikan berhala yang disembah. Bukan maksud Nabi kubur dia najis. Takkan tu maksud dia. Tetapi maksudnya adalah dikhawatiri perbuatan ni masuk dalam menyembah kuburan. Okey. Adapun kemuskilan tentang kuburan Nabi SAW yang berada di dalam Masjid Nabawi, padahal kita dilarang mendirikan masjid di atas kuburan. Yang ni mana tuan pengerusi kita tak ada? Dia tanya 2 minggu lepas dia tanya bab ni. Dalam hal ni Syekh Nasruddin Al-Albani menjawab, bukan Albani, Al-Albani, sebab dia asal daripada Albania. Jadi Al tu alif lam pertama, yang kedua tu daripada Albania. Al-Albani, bukan Albani. Menjawab, para sahabat sepakat menguburkan jenazah Rasulullah SAW di tapak rumah tempat baginda wafat, iaitu rumah baginda SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Iaitu dikata yang pertama poin dia, yang ni adalah ijma' sahabat. Dan kenapa sahabat berijma' sedemikian? Disebabkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, bahawasanya Nabi SAW pernah sebut kat dia, kami ni para anbiya, di mana kami wafat, di situlah kami dikebumikan. Jadi Nabi wafat dekat mana? Dekat rumah Aisyah, di atas dia punya tempat tidur dia. Maka diangkat jenazah Nabi, sahabat alih katil tu, korek bawah tu. Betul-betul yang Nabi pesan kat mana kami meninggal, kat situ kebumikan kami. Maka sebab tu dikebumikan dalam rumah dia. Okey? Itu pesan Nabi SAW. Para sahabat berbuat demikian kerana bimbang kelak kuburan baginda dijadikan masjid. Maksudnya apa? Dia tanam dalam rumah, jadi dia kekal sebagai rumah Nabi SAW, bukan masjid. Ini satu cara sahabat fikir. Bagus kan? Jadi sehingga sekarang yang bawah kubah hijau tu, itu masjid ke itu rumah? Yang tu rumah Nabi SAW. Okey. Jadi ditanam dekat situ, selesai, itu kawasan rumah sampai bila-bila pun dia jadi rumah. Dia bukan sebahagian daripada Masjid Nabawi. Dia adalah rumah Nabi SAW. Maka tak timbul istilah makam Nabi menjadi masjid, sebab makam Nabi itu apa dia? Rumah Nabi SAW. Kalau orang fikir, Ustaz, macam mana tengah-tengah tu boleh? Lah, kita kata Putrajaya duduk dalam Selangor, tiba-tiba masuk wilayah Persekutuan Putrajaya. Dia sebahagian Selangor ke? Dia bukan sebahagian Selangor, cuma dia duduk dalam Selangor. Nampak tak? Sama juga dengan makam Nabi SAW. Wallahu alam. Ini sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kalaulah tidak kerana takut kuburan baginda dijadikan masjid, nescaya jenazah baginda akan dikuburkan di tempat yang terbuka. Maknanya apa? Aisyah dah sebut siap-siap, kalau tanam tempat terbuka ni, saat lagi 100 tahun orang buat jadi masjid pula. Jadi ditanam dalam rumah Nabi, habis cerita. Yang tu kekal rumah sampai bila-bila. Okey. Tetapi di luar dugaan, pada tahun 88 Hijriah, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik telah merobohkan Masjid Nabawi yang asal untuk tujuan perluasan dan memasukkan semua rumah, iaitu hujurat isteri Rasulullah SAW dan termasuk hujrah baginda SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha ke dalam Masjid Nabawi. Oleh itu, tujuan paling utama ziarah kita ke masjid yang sebenarnya adalah untuk menziarahi Masjid Nabawi, bukan kuburan Nabi SAW, kerana ganjaran beribadah. Yang tadi apa maksud dia? Khalifah Al-Walid ni, sebab rumah Nabi SAW ni, kalau kita tengok model dia, rumah dia kecil-kecil tapi duduk dekat-dekat. Tapi nak kata bersambung macam teres, tidak ya. Dia duduk dekat. Saya ingat kalau macam sini dinding rumah Aisyah, sengganglah dalam 2-3 hasta dinding rumah Hafsah radhiyallahu anha. Lebih kurang macam tu. Dia dekat-dekat macam tu. Maka apa yang Khalifah Al-Walid buat adalah dia kekalkan rumah tempat makam Nabi itu dijadikan rumah. Ada pun rumah isteri lain, semua dirobohkan. Kenapa roboh? Dah tak ada orang duduk, roboh. Dia nak meluaskan Masjid Nabawi tu. Okey. Jadi sekarang yang tinggal yang tu sajalah. Maka yang tinggal tu masih lagi makam Nabi SAW
Tetapi dikata tujuan kita menziarahi Madinah adalah untuk menziarahi Masjid Nabawi, bukan kubur Nabi. Kerana ganjaran beribadah, khususnya solat di dalamnya, dilipat gandakan oleh Allah sehingga sama dengan 1000 kali solat di tempat yang lain. Hanya sahaja kita sudah di Madinah lalu kita digalakkan supaya menziarahi kubur Nabi SAW. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih di bawah ini, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, al-masjidil haram wa masjidi hadha wa masjidil aqsa. Yang bermaksud janganlah kamu berpergian, ataupun la tushaddur rihal maksudnya apa? Jangan kamu bersungguh-sungguh untuk bermusafir. Sebab tu saya selalu pesan, kalau ada orang muda sekarang ada duit lebih nak pergi melancong dan sebagainya, utamakan 3 masjid ni dulu. Sebab kita nak ambil sunnah hadis ni, dia tak adalah sampai haram, tapi dah kita orang Islam ra'i kalau ni hadis Nabi SAW. Dia dah pesan, la tushaddur rihal, jangan kamu bersungguh-sungguh bermusafir melainkan kepada 3 masjid ni. Kumpul duit 20 tahun. Kenapa kumpul duit 20 tahun? Nak pergi Korea Ustaz. Tak perlulah Syekh, pergilah Masjid Nabawi. Kenapa kumpul duit 10-15 tahun ni? Sebab nak pergi Jepun, nak tengok keadaan Jepun, dan tengok dalam drama cantik. Tak payahlah, utamakan ni, yang 3 ni dulu. Okey, la tushaddur rihal, jangan kamu bersungguh-sungguh nak musafir, siapkan bekalan, siapkan wang dan sebagainya, melainkan untuk 3 masjid, iaitu Masjidil Haram, masjidku ini, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Apa poin pengarang bawa hadis ni? Di dalam tu dia tak sebut kubur saya, dia tak sebut. Dia sebut Masjid Nabawi. Maka di atas dasar tu kefahamannya kita pergi Masjid Nabawi, tapi alang-alang dah sampai situ baru kita pergi kubur Nabawi, kubur Nabi, yang tu tak ada masalah. Okey? Dan hadis tu saya suka memperluaskanlah. Kita bagilah usaha pergi 3 tempat ni dulu. Nak melancong boleh, tapi paling kurang pun bagi lepas hak ni dululah, kita kata kan. Kalau tak boleh pergi haji lagi, pergi umrah dulu, ziarah dan sebagainya. Wallahu alam. Itu pada saya ada manfaat dunia dan akhiratnya. Wallahu alam. Baik, kesimpulan hukum. Hukum menjadikan kuburan sebagai masjid terbahagi pada 3 kategori. Okey? Jadi buat kubur sebagai masjid ni ada dia punya 3 kategori dia, hukum dia. Yang pertama, yang merosakkan tauhid. Yang ni yang paling bahaya sekali. Iaitu apa dia? Berdoa kepada penghuni kuburan dan memohon perlindungan kepadanya, seperti memohon kepadanya agar dimurahkan rezeki, dilindungi daripada malapetaka. Al-istighathah. Apa makna al-istighathah? Sa'id bin Ali Al-Qahtani dalam buku dia Ad-Du'a fi Daw'il Kitabi wa Sunnah, iaitu doa di bawah kefahaman Alkitab, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Dia kata al-istighathah ini adalah memohon untuk dijauhkan daripada bala, ataupun memohon untuk diangkat malapetaka daripada kita. Itu istighathah. Maka kita pergi kepada kuburan, kita minta dimurahkan rezeki, ataupun istighathah, minta jauh daripada bala, ataupun dikabulkan hajat dan seumpamanya. Hukum orang yang terlibat dengan jenis pertama ini adalah terkeluar daripada Islam. Kalau kita kata Ustaz, Allah kerasnya hukum dia, dah orang musyrik jahiliah itulah yang dia buat. Pergi kepada kuburan, kemudian minta orang penghuni dalam kubur tu yang keluarkan dia daripada kesusahan, murahkan rezeki dia. Yang ni asyaddu syirkan. Ini syirik yang paling besar lah. Maka orang yang buat sedemikian, pergi kubur ya Abdul Qadir Jalani, wahai Tok Wali dan sebagainya, seterusnya, minta daripada kawan tu kabulkan hajat dan sebagainya, yang ni terkeluar daripada Islam. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tanya Ustaz, ada ke orang buat cara ni? Kalau tak ada lah kita belajar. Selalu saya ingat daripada bulan lepas saya ceritakan, kalau kita tengok di India dan sebagainya, bukanlah semua, tapi sebahagian penduduk di India ni, beza di antara kuil Hindu dia dengan masjid dia, bezanya adalah dari segi nama sebut lain-lain, hak tu saja. Dari segi amalan sama. Yang kuil Hindu ni mungkinlah dia seru Shiva ataupun Vishnu, umpamanya dia seru Tuhan-Tuhan dia lah. Cara seru tu macam mana? Dia ikat tali pada tiang masjid. Siapa ikat ni, hajat dia akan dikabulkan. Lepas tu ketuk-ketuk gendang, menyanyi, minta daripada Tuhan-Tuhan dia dan sebagainya. Ada alatan-alatan mistik dia dan sebagainya, diasapkan. Kita pergi sebelah tu masjid orang Islam, perlakuan yang sama. Dahlah design masjid pun sama, itu tak apalah lagi kan. Design masjid lebih kurang dengan berwarna-warni. Okey, tak apalah, tu kita kata dari segi kultural lah. Kultural ni maksudnya dari segi budaya, tak apalah lagi. Tetapi caranya pun sama, dengan ketuk gendangnya, dengan menyanyinya, minta pada wali yang dikuburkan di dalam masjid tu.
Dan lepas dah minta-minta tu pula ikat pada tiang masjid tu. Siapa yang ikat kat tiang masjid ni, hajat dia diperkenankan. Samalah dengan yang Hindu tu. Beza saja Hindu tu panggil Shiva dia. Yang orang Islam ni panggil wali yang tanam dalam tu. Apa beza? Sama saja. Cuma watak yang berlainan. Maka ni berbahaya, khatir. Kita kata ni benda-benda yang kalau seseorang tu buat mohon pada selain daripada Allah, yang tu terkeluar daripada agamanya. Tak boleh buat sedemikian. Maka ni jenis yang pertama yang paling teruk lah, iaitu merosakkan tauhid. Baik, jenis yang kedua, dia tidak merosakkan tauhid, tetapi dia merosakkan kesempurnaan tauhid, iaitu seperti mengerjakan solat dan berdoa kepada Allah di sisi kuburan sambil berkeyakinan. Maksudnya, dia pergi kat kubur tu, dia ibadah, dia baca doa, dia solat. Dia tak minta dekat kubur tu, dia minta pada Allah. Tetapi dia buat dekat kubur tu dengan keyakinannya bahawasanya solat dan doanya di atas kuburan orang saleh lebih mustajab ataupun lebih dikabulkan Allah. Yang ni syirik kecil. Sebab apa syirik kecil? Sebab Allah tak pernah menjadikan kuburan orang saleh sebagai tempat mustajabnya doa. Tak ada. Kita dah bincang berkenaan tabarruk kan. Benda-benda yang berkat. Ada tak berkat dari segi masa? Ada. Contohnya sepertiga malam. Itu berkat dari segi masa. Contohnya petang tadi. Selepas asar, waktu hari Jumaat asar, saya dah cerita minggu lepas kan. Nabi SAW kata ada saat yang doa kamu dimakbulkan Allah pada hari Jumaat. Sahabat tanya bila? Carilah selepas daripada solat asar. Yang tu waktu yang berkat. Nak berdoa masa tu boleh. Disunatkan. Tak ada masalah. Ada tak bacaan yang berkat? Ada. Sebagai contoh, Nabi SAW ajar, Allahumma inni as'aluka anni ashhaduka annaka antallah la ilaha illa antal wahidus samadul lazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadis ni hasan riwayat Imam Ahmad. Boleh amal. Bacaan tu Nabi kata siapa yang baca ni Allah Subhanahu Wa Taala akan makbulkan hajat dia. Kita gunakan bacaan tu. Boleh tak? Boleh. Ini ada sandaran dia. Tetapi ada tak hadis-hadis daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang sebut kamu pergi doa di kubur orang soleh maka lebih mustajab doa kamu? Ada tak? Tak ada. Adakah daripada amalan Nabi SAW cari kubur Nabi Ibrahim untuk berdoa di sampingnya? Tak ada. Adakah daripada amalan Abu Bakar lepas Rasulullah wafat setiap hari minta nak pergi kat kubur Nabi sebab nak doa di samping kubur Nabi? Ada tak? Tak ada. Ada tak Omar buat macam tu? Ada tak Osman buat macam tu? Semua tak ada. Maka kita kata tidak ada sebarang dalil yang mengatakan berdoa ataupun solat di kuburan orang soleh, doa pada Allah, tapi ambil berkat yang kononnya ada di kuburan orang soleh supaya doa dikabulkan. Ada dalil tak? Tidak ada dalil. Maka kalau buat juga dia jadi apa? Dia jadi syirik kecil lah. Dia konsep dia sama juga. Dulu kita belajar pasal tangkal. Tangkal ni hukum ni syirik besar ke syirik kecil Ustaz? Bergantung kepada i'tiqad orang yang pakai tu. Kalau dia pakai tangkal dia apa? Dia sangkut kat leher dia. Kalau keyakinan dia tangkal ni yang boleh menjadikan saya mendapat rezeki, yang tu syirik besar. Tapi kalau dia pakai tangkal tu, dia kata tangkal ni kalau saya pakai tangkal sebab saya yakin siapa yang pakai tangkal Allah akan buahkan rezekinya. Yang tu syirik kecil. Sebab apa? Sebab dia tak percaya tangkal tu yang bagi. Dia percaya Allah yang bagi. Tetapi dia percaya di atas sebab yang Allah tak pernah jadikan sebab untuk dapat rezeki, iaitu tangkal tu. Maka tu syirik kecil. Sama juga dengan kuburan. Kalau dia pergi kat kuburan, dia minta daripada kubur tu, dia yakin kubur tu yang bagi, yang tu syirik besar. Tapi kalau dia pergi kat kuburan dengan ambil tabarruk, kalau saya solat kat kubur orang soleh, Allah akan bagi sebab saya solat kat kubur orang soleh, yang tu syirik kecil. Sebab apa? Allah tak pernah menjadikan itu sebagai sebab. Ada tak hari yang sahabat ramai-ramai pergi ke perkuburan Baqi lalu solat di dalamnya? Ada tak? Tak ada. Ada tak ulama salaf pergi ke perkuburan Baqi buat pesta di dalamnya supaya doa lebih makbul? Tak ada. Padahal di dalam tu banyak kubur orang soleh. Siapa ada kat perkuburan Baqi? Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga dengan Hasan dan Husain. Husain dia punya kepala dekat situ, badan dia kat Karbala, dia punya kepala dia ada dekat Madinah. Hasan ada dekat situ. Kemudian kubur Nafi', tok guru pada Imam Malik, dikebumikan sekali dengan Imam Malik rahimahullahu taala. Ada juga dekat situ. Anak-anak Nabi SAW pun dikebumikan dekat situ juga. Bagi orang yang tahu masuk dalam Baqi' tu, tahulah ni kubur siapa dan sebagainya. Seronok ya tengok sebagai sejarah kan. Ada tak ulama salaf buat pesta setiap tahun kat situ? Sebab kalau kita doa sebelah kubur Imam Malik, maka doa kita lebih makbul, kita lagi senang hafal hadis. Ada ulama buat itu? Tak ada. Maka kita kata kalau buat juga dia adalah syirik kecil. Okey? Itu yang jenis kedua.
Baik, jenis yang ketiga adalah bid'ah, iaitu seperti membuat bangunan kubah di atas kuburan, memagarnya, memasang kelambu, memasang kelambunya, memasang lilin ataupun lampu. Hukum berbuat demikian adalah haram kerana terdapat larangan jelas daripada Nabi Muhammad SAW, iaitu membuat binaan di atas kubur. Yang ni tak boleh, wallahu alam. Okey. Baik, kita dah habis berkenaan bab menjadikan kubur sebagai masjid, tapi masih lagi dalam bab kubur lagi. Kita sentuh satu ni akhir insya-Allah untuk malam ni, iaitu hukum menziarahi kuburan. Yang ni pun saya ingat eloklah dia masukkan tajuk dalam ni, sebab kadang-kadang dalam bab kubur ni kadang-kadang ada yang tersilap faham. Bila kita baca hadis berkenaan jangan ibadah kat kubur, orang ingat kita kata jangan ziarah kubur, sedangkan dua benda tu benda yang sama ke? Benda yang berlainan. Okey? Jadi kena jelas benda ni. Sebab tu dimasukkan. Baik, hukum ziarah kuburan, mukaddimahnya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pelajaran yang lalu bahawa agama Islam melarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Sungguh banyak ayat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang melarang berbuat demikian. Malahan menurut Rasulullah SAW, perbuatan mengagungkan kuburan adalah di antara amalan orang kafir, sama ada musyrikin ataupun ahli kitab. Ada tak mana-mana agama, tu satu soalan, ada tak mana-mana agama yang tidak mengagungkan kubur? Cuba tuan-tuan fikir. Tak ada. Yang tak mengagungkan kubur ni siapa? Dia orang Islam saja. Yang lain semua mengagungkan kubur. Asalkan tu kubur orang yang soleh ke, ataupun tu tempat dewa dia lahir dan sebagainya. Macam apa? Macam tempat di India tu kan, ada satu kuil tu dibina kerana mereka percaya situ tempat Siddhartha Gautama dia lahir. Dia Buddha lahir dekat situ dulu. Malahan pokok tu, baru ni saya tengok dokumentari, mereka cuba korek tanah, cuba cari balik akar pokok tu. Apa faedah cari akar pokok tempat Buddha lahir? Tak faham kadang. Tapi nak tunjuk depa ni bagaimana syaitan, talbisul iblis dah bohong pada mereka ni. Mereka kalau pergi ziarah dekat Tok Kong tu, dekat kuil tu, dia boleh tahu tak buat sujud penuh. Maksudnya berdiri, lepas tu turun menerak atas lantai tu. Lepas tu berdiri pula, turun menerak atas lantai. Dia boleh buat keliling Tok Kong tu 200 kali tu. Sekali ziarah tu. Saya tak tahulah macam mana. Ialah benda ni manusia ditipu syaitan, generasi sehingga generasi. Dia boleh jadi sampai ke tara tu. Kita kata boleh jadi sampai ke tahap tu. Sebab tu Islam dari segi kuburan memang sangat jaga. Kita takut jadi benda yang sama. Okey, teruk macam tu. Baik, jadi kita kata orang musyrik, orang Buddha buat macam tu. Semua agama lah mengagungkan kuburan, dan baginda SAW dengan tegas melarang menjadikan kuburannya sebagai aid ataupun objek